binti Ismail dari kelas DTH 3A. Hari ini saya akan membentangkan tentang sejarah penubuhan Rida atau nama lain iaitu Mara yang dikenali pada zaman kini. Rida adalah nama lama bagi Mara. Maktab Rida telah dibina di Petaling Jaya. Kemudian Maktab Rida diperbesarkan menjadi Institut Teknologi Mara dan kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara. Rida mempunyai erti yang sangat mendalam bagi membangunkan ekonomi Bumiputera. Nama sebenar Rida adalah Rural and Industrial Development Authority yang bermaksud Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan. Rida merupakan organisasi yang ditubuhkan pada tahun 1951. Objektif umum bagi Rida adalah untuk meninggikan taraf sosioekonomi masyarakat dan memberi keselesaan kepada penduduk Bumiputera. Rida juga mempunyai banyak peranan yang penting, antaranya adalah membimbing dan melatih orang Melayu dalam sektor perdagangan serta memberi pinjaman kepada usahawan Melayu yang ingin memulakan perniagaan. Sebagai contohnya, Rida telah memberi bantuan dari segi bentuk keuangan dan barangan untuk menjalankan perniagaan kepada sesiapa yang ingin memulakan perniagaan. Seterusnya, Mara adalah satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Malaysia. Mara telah ditubuhkan pada tahun 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai badan berkanun hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pada tahun sebelumnya. Objektif Mara adalah untuk menambah dan meningkatkan penyertaan kaum Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera sejajar dengan dasar ekonomi baru yang dilaksanakan. Hala tuju Mara sangat jelas, bermatlamat memperkasakan penguasaan ekonomi dan peningkatan pemilikan equity terutama melalui aktiviti keusahawanan. Namun begitu, pendidikan dan pelaburan menjadikan Mara itu sangat dekat dengan industri yang harus bergerak. Hal ini demikian, Mara juga mempunyai pelbagai peranan, antaranya adalah menambah bilangan usahawan di kalangan Bumiputera serta mengambil bahagian yang aktif dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Antara institut yang dibina di bawah Mara adalah seperti KKTM iaitu Kolej Kemahiran Tinggi Mara, IKM Institut Kemahiran Mara dan KPM Kolej Profesional Mara. Justeru, di dalam logo Mara juga terdapat maksud-maksud yang memberi makna yang menjurus kepada membantu rakyat Bumiputera. Jadi, itu sahaja daripada saya tentang sejarah Rida atau Mara yang dapat dikongsikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nurdiana binti Muhammad Azam dari DTH 3A ingin membincangkan serba sedikit mengenai peranan TVET Mara. TVET merupakan singkatan bagi Pendidikan Latihan Teknikal dan Vocational. TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Ia bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang yang tertentu. Skop TVET perlu berdasarkan standard pekerjaan yang diiktiraf dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri. Tujuan TVET diperkenalkan adalah bagi memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi selaras dengan globalisasi. Ekonomi berasaskan pengetahuan, kemajuan teknologi dan memiliki tenaga kerja global. Pelibatan Mara dalam bidang pendidikan teknikal dan vocational iaitu TVET adalah kesinambungan dari zaman Rida di mana usaha Mara menubuhkan IKM dan penghujung era 60-an dan 60 lagi dekad 70-an boleh disifatkan sebagai pencetus kepada wujudnya pendidikan teknikal berteraskan keperluan industri. Walau bagaimanapun, cara penyebaran Mara ketika itu bukanlah sekadar kesukaran untuk membangunkan institusi pendidikan berteraskan kemahiran yang terawal semata-mata, tetapi lebih jauh dari itu adalah untuk mengubah paradigma belia Bumiputera pada dekad awal kemerdekaan. Kolej Kemahiran Tinggi Mara, KKTM Mara, Jabatan Industri, Institut NJRI dan Institusi Kemahiran Mara, IKM merupakan sebuah institusi TVET di bawah Mara yang terunggul di Malaysia. Entiti TVET Mara ini terletak di bawah pemantauan dan sebahagian teknikal BKT Mara.
penubuhan IKM adalah untuk melahirkan model insan yang seiring berasaskan industri serta teknousahawan yang berjaya sejajar dengan keperluan negara. Sejak tertubuhnya institusi pertama di Malaysia pada tahun 1968, IKM telah berkembang dan kini mempunyai 14 kampus di seluruh negara. Manakala program yang berfokus kepada teknologi tinggi yang dipacu oleh Kolej Kemahiran Tinggi MARA yang kini berjumlah 10 buah kampus dan sebuah kampus iaitu MARA Japan Industrial Institute MJII daripada asalnya dikenali sebagai sekolah tukang ketika zaman Rida, iaitu pusat latihan yang melahirkan pekerja yang mahir dalam sesuatu bidang. Pendidikan kemahiran MARA terus berevolusi dengan menawarkan latihan sejajar dengan tuntutan industri dan keperluan pembangunan ekonomi negara. Sebagai sebuah institusi pendidikan TVET yang berpengalaman melebihi 5 dekad, KKTM, MJII dan IKM telah memberi sumbangan yang besar kepada negara di dalam melahirkan model insan berkompetensi berasaskan industri dan teknousahawan yang berjaya sejajar dengan keperluan industri negara. Ini sekaligus menjadikan institusi TVET ini sebagai identiti global yang amat disegani dan dikagumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ali Afiqah binti Nur Afandi dari kelas DTH 3A. Di dalam video ini, saya akan membentangkan tentang peranan MARA dalam membantu usahawan Bumiputera. Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun perlulah sentiasa menyokong kepada keperluan pembangunan usahawan. Antara peranan MARA kepada usahawan Bumiputera ialah menawarkan program keusahawanan yang dikekhas oleh MARA dengan ilmu dan latihan dalam perniagaan yang diperlukan oleh usahawan Bumiputera. Hal ini kerana usahawan tidak boleh menjadi seperti katak di bawah tempurung, yang bermaksud orang yang cetek pengetahuannya. Di dalam bidang keusahawanan, ilmu juga adalah penting kerana usahawan perlulah sejajar dengan perkembangan terkini bagi meningkatkan hasil jualan dan cara pemasaran dari semasa ke semasa. Seterusnya, peranan MARA terhadap usahawan ialah memberi bantuan kepada usahawan-usahawan yang terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang memberikan impak besar kepada aliran tunai kebanyakan usahawan Bumiputera. Hal ini kerana sebahagian besar usahawan Bumiputera menghadapi isu penurunan produktiviti dan jualan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan COVID-19. Selain itu, MARA menyediakan program keusahawanan secara dalam talian, iaitu MARA Webinar, FB Live Biz Talk and FB Live Biz Network. MARA Webinar ialah kursus membabitkan 300 usahawan dan berlangsung dalam tempoh 1 hingga 3 hari bagi setiap sesi. FB Live Biz Talk pula sesi perkongsian antara peserta industri dan usahawan, terutama usahawan luar bandar, untuk menimba pengalaman dan pengetahuan bersesuaian dengan cabaran semasa pandemik COVID-19. Manakala, program FB Live Biz Network dilaksanakan untuk membantu usahawan luar bandar mengadakan promosi dan membina jaringan perniagaan. Akhir sekali, melalui ekosistem keusahawanan yang lengkap, MARA menawarkan lock premis perniagaan dengan kadar sewa lebih rendah khusus bagi membantu usahawan Bumiputera membina semula perniagaan yang terjejas. MARA turut membantu usahawan kelompok kontraktor Bumiputera melalui tawaran kerja penyelenggaraan Permis Perniagaan MARA di seluruh negara melalui peruntukan pakej rangsangan ekonomi PRE 2020 dengan implikasi kewangan sebanyak 50 juta ringgit. Setakat ini sahaja peranan-peranan MARA terhadap usahawan Bumiputera yang saya telah bentangkan. Sekian, terima kasih.